Ingat tak, dalam video yang lepas kita dah belajar tentang elektrolisis. Jadi apa pentingnya elektrolisis ni? Apa pula aplikasi elektrolisis dalam industri? Untuk pengetahuan kamu, ada 4 aplikasi elektrolisis dalam industri. Yang pertama, pengekstrakan logam. Yang kedua, penulinan logam. Yang ketiga, penyaduran logam. Dan yang keempat, untuk pengolahan air sisa. Nak belajar lebih lanjut? Jom kita lihat satu persatu penjelasan berkaitan dengan aplikasi elektrolisis ini. Yang pertama, pengekstrakan logam. Setiap logam mempunyai kereaktifan yang berbeza. Kereaktifan ini bergantung kepada kedudukannya dalam jadual berkala dan juga dalam siri kereaktifan logam. Dengan ini, cara pengekstrakan logam perlulah dibezakan juga. Contohnya, bagi logam yang lebih reaktif seperti kalium, natrium, kalsium, magnesium dan juga aluminium perlu diekstrak daripada bijihnya secara elektrolisis leburan bijih tersebut. Yang kedua, penulinan logam. Bagi proses penulinan logam, logam yang tidak tulen dijadikan sebagai anod, manakala logam tin dijadikan sebagai katod. Dan semasa proses elektrolisis, logam pada anod akan melarut ke dalam elektrolit dan seterusnya membentuk ion. Ion inilah yang akan bergerak ke katod pula untuk dinyah cas dan akhirnya terenak pada katod sebagai logam tulen. Yang ketiga, penyaduran logam. Penyaduran logam ialah proses menyalut permukaan suatu alat logam dengan logam lain. Dan proses inilah yang paling banyak digunakan dan diaplikasi dalam industri. Secara ringkasnya, dalam proses ini, logam penyadur akan dijadikan sebagai anod, manakala logam yang hendak disadur dijadikan sebagai katod. Dan elektrolit pula mestilah mengandungi ion-ion logam penyadur. Proses penyaduran logam seperti emas, platinum ataupun perak disadur pada logam lain untuk menjadikan ia lebih menarik dan juga tahan kakisan. Yang keempat, pengolahan air sisa. Pengolahan air sisa ini menggunakan teknik elektropenggumpalan ataupun dengan kata lain electrocoagulation. Untuk pengetahuan kamu, ini adalah aplikasi teknik yang paling terbaru yang diinovasikan untuk bertujuan merawat air sisa. Dengan mengaplikasikan 2 proses ini iaitu proses elektrolisis dan proses penggumpalan, maka secara tidak langsung kita dapat menangani masalah isu sosio-saintifik berkaitan dengan air sisa. Disebabkan aplikasi ini adalah teknik yang terbaru dan inovatif, jadi jom kita lihat bagaimana proses ini berlaku. Ini adalah gambaran proses elektropenggumpalan. Yang pertama, melibatkan proses elektrolisis. Apa yang berlaku kepada anod? Elektrod logam pada anod, contohnya logam aluminium, akan mengion di dalam elektrolit untuk menghasilkan ion aluminium ataupun Al3 positif yang bercas positif atau kita panggil dia sebagai kation. Apa pula yang berlaku pada katod? Ion hidrogen ataupun H+ pada katod dipilih untuk dinyah cas bagi membentuk gas hidrogen. Makanya, dengan konsep ketumpatan, gelembung-gelembung gas hidrogen yang terbebas dari katod ini akan naik ke permukaan air. Seterusnya, apa pula yang berlaku? Ya, selepas proses elektrolisis, proses penggumpalan pula yang akan terlibat. Proses penggumpalan ini mula berlaku apabila ion aluminium iaitu Al3+,
ion hidroksida iaitu OH- dan juga bahan pencemar dalam air sisa bergabung untuk menghasilkan gumpalan yang dipanggil sebagai floc dengan ejaan FLOK, floc. Floc seterusnya terperangkap dalam gelembung gas hidrogen yang terlepas daripada katod tadi untuk dibawa naik ke permukaan, memandangkan ia kurang tumpat. Floc yang lain akan tenggelam dan berkumpul di dasar. Maka, proses pengasingan bahan pencemar dalam air sisa ini berlaku dengan sangat mudah. Jadi, mudahkan teknik-teknik ini? Dan sekarang kamu dah tahu berkaitan dengan aplikasi elektrolisis dalam industri. Jangan tak tahu, proses elektrolisis ni sangat penting dalam kehidupan kita dan bermanfaat untuk manusia. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.